Ini adalah keadaan di dalam cerik elektrik apabila kita mendidihkan air. Kita mungkin berfikir bagaimana cerik tahu bilakah masa air mendidih dan seterusnya mematikan suis. Di dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana cerik elektrik berfungsi dengan lebih terperinci, tetapi sebelum itu mari kita lihat kaedah tradisional mendidihkan air sejak abad yang lepas. Ada pelbagai cara untuk mendidihkan air, walaupun dalam kuali pada api terbuka. Ia menggunakan jumlah tenaga yang sama, tidak kira kaedah apa yang kita gunakan untuk mendidih air. Air mendidih apabila gelembung terbentuk dalam fasa cecair yang bertukar menjadi gas pada 100 darjah Celsius. Sekitar 100 tahun yang lalu, cerik wap dicipta dan digunakan bersama-sama dengan dapur gas. Prinsip kerjanya adalah mudah. Apabila haba dikenakan pada cerik, air di dalam cerik akan mendidih dan berubah menjadi wap. Wap dipaksa keluar melalui penutup dan menghasilkan bunyi whistle yang nyaring memberi amaran kepada kita untuk mematikan api dapur gas. Walau bagaimanapun, api terbuka kurang cekap berbanding cerik tertutup kerana haba meresap ke persekitaran dan mengambil masa lebih lama untuk air mendidih. Kini cerik wap telah digantikan dengan cerik elektrik. Tidak seperti cerik wap, cerik elektrik menggunakan elemen pemanas yang direndam secara terus ke dalam air. Kecekapannya meningkat sebanyak 50% berbanding cerik tradisional kerana ia mampu mendidihkan air dalam beberapa minit. Di samping itu, cerik elektrik juga akan mematikan suisnya sendiri setelah air mendidih. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita lihat setiap komponen cerik elektrik. Dari bahagian atas terdapat penutup yang boleh dibuka di mana air dimasukkan. Di bahagian hadapan terdapat muncung yang menumpukan air yang hendak dituangkan dan mengarahkan aliran seperti yang kita mahu. Bertentangan dengan muncung, terdapat pemegang yang membolehkan kita mencengkam dan membawa cerik dengan selesa. Terdapat suis kecil terletak di bahagian atas pemegang dengan fungsi buka dan tutup. Bahagian utama cerik adalah badan di mana takungan air dipanaskan. Ia diperbuat daripada seramik, kaca atau keluli tahan karat. Kunci kepada teknologi cerik elektrik adalah elemen pemanasan yang diletakkan di bawah badan. Di satu sisi, lampu indikasi menunjukkan status cerik elektrik samada dalam keadaan pemanasan atau tidak. Di bahagian bawah terdapat tapak penyambung asas punca elektrik dengan wayar untuk dipasang pada soket elektrik. Cerik elektrik berfungsi dengan menggunakan elemen pemanas. Apabila kita menghidupkan suis cerik elektrik, arus elektrik yang besar mengalir melalui elemen pemanas biasanya diperbuat daripada tembaga atau keluli tahan karat dan direka untuk ditenggelami air di bahagian bawah cerik. Apabila elemen menjadi panas, ia memindahkan haba ke dalam air, menyebabkan ia mendidih. Semua cerik moden dimatikan secara automatik menggunakan termostat. Ini memudahkan kita mendidihkan air tanpa perlu pengawasan sekaligus menghalang cerik daripada mendidihkan air sehingga kering. Mari lihat bagaimana ia berfungsi. Termostat paling mudah ialah cakera dui logam yang digabungkan dengan suis mekanikal. Cakera dui logam terdiri daripada dua plet logam dengan kadar pengembangan yang berbeza. Satu plet mengembang lebih cepat daripada yang lain apabila suhu meningkat. Oleh kerana kedua-dua plet terikat rapat dan melengkung dalam satu arah, pengembangan pada kadar yang berbeza menjadikan plet melengkung dan melentur ke arah yang bertentangan. Mari kita lihat air yang sedang mendidih sekali lagi. Air mendidih menghasilkan wap yang bergerak ke atas. Corong wap yang terletak di dalam pemegang cerik menyalurkan wap yang mengalih bergerak melalui termostat. Wap panas membuat termostat melentur ke arah yang bertentangan dan kemudian menyentuh tuil seterusnya mematikan suis cerik secara automatik. Termostat akan kembali ke kedudukan asalnya apabila ia telah sejuk. Tetapi apa yang akan berlaku jika kita secara tidak sengaja menghidupkan suis cerik kosong tanpa air di dalamnya? Tiada wap yang boleh mengalih untuk memanaskan termostat. Keadaan ini boleh menjadi lebih teruk jika ia mula terbakar. Untuk mengelakkan kejadian seperti ini,
terdapat satu lagi termostat di bawah badan cerik. Termostat mekanikal ini tidak bergantung kepada wap untuk memanaskan bahan dui logamnya. Tetapi ia akan dicetuskan oleh pra penetapan suhu di mana arus kecil mengalir melalui termostat ini. Apabila ia mencapai suhu yang telah ditetapkan, cakra dui logam ini akan melentur dan melengkung dengan cara yang sama seperti mekanisme Swiss wap di atas pemegang cerik tadi. Biasanya, termostat bawah mengandungi dua cakra dui logam untuk memastikan keselamatan cerik elektrik, yang sangat saintifik dan boleh dipercayai untuk digunakan. Ini juga dikenali sebagai prinsip perlindungan keselamatan cerik elektrik 3 kali ganda. Sekiranya anda mempelajari sesuatu dan mendapati video ini berguna, sila tekan butang suka, kongsi, dan melanggan untuk membantu saluran ini berkembang, dan jangan lupa klik pada ikon loceng untuk mendapatkan kemas kini video baru. Terima kasih dan jumpa anda di video seterusnya.